Tidak ubah seperti kisah bawang putih, bawang merah. Kematian Siti Hajar Anwar, 22 tahun, yang dipercayai mangsa penderaan fizikal dan seksual keluarga sendiri masih membingungkan polis. Setakat ini, keterangan 6 jiran keluarga itu di Cukai Kemaman sudah direkodkan polis. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Muhammad Said Ibrahim yang dihubungi berkata, berdasarkan siasatan Siti Hajar, gadis normal bukan orang kelainan upaya OKU. Untuk makluman, setakat ini kita telah pun mendapatkan saksi bebas seramai 6 orang, iaitu jiran-jiran di sekeliling rumah mati. Dan siasatan masih dijalankan untuk kita mengenal pasti jika ada saksi-saksi ini terdengar ataupun ternampak. Jadi untuk makluman kita sedang jalankan siasatan terhadap saksi-saksi bebas ini. Beliau juga berkata hasil siasatan mendapati mangsa berhenti sekolah sewaktu di tingkatan 4 pada 2010. Dua adik kandungnya, seorang perempuan dan seorang lelaki juga tidak lagi bersekolah. Ibu kandung Siti Hajar, seorang mu'alaf, meninggalkan keluarga tersebut 15 tahun lalu dan tinggal di Pulau Pinang. Dia hanya kembali untuk melihat jenazah Siti Hajar sebelum dikebumikan. Seorang kakak mangsa sudah berkahwin dan menetap di Bandar Cukai. Jiran keluarga tersebut yang ditemui berkata seminggu sebelum kematian Siti Hajar dilaporkan di akhbar, dia melihat gadis itu menyiram pokok dan menyapu halaman rumah. Keluarga mangsa katanya sudah 6 tahun menetap di Taman Semarak Binjai tetapi jarang bertegur sapa dengan jiran tetangga. Jiran mangsa K.K. Nageswari berkata keluarga mangsa berpindah ke taman perumahan ini selepas bapa Siti Hajar berkahwin semula. Menurutnya, tiada muskil mengenai keluarga berkenaan selama mereka tinggal berjiran kerana tiada tanda-tanda berlaku kekerasan di dalam rumah tersebut. Mereka anak beranak juga biasanya keluar rumah bersama-sama. Tetapi yang kelihatan melakukan kerja-kerja rumah adalah Siti Hajar. Yalah, saya nampak boleh buat kerja dekat rumah, dekat luar. Sapu sampah, sapu jalan raya, macam itulah. Nageswari bagaimanapun sedar tubuh Siti Hajar yang terlalu kurus dan terkejut apabila media melaporkan berat badan gadis 22 tahun itu hanya 18 kg sama berat anaknya yang berumur 11 tahun. Nageswari tidak berkesempatan untuk mengenali lebih rapat jirannya itu memandangkan keluarga gadis tersebut kurang bergaul dengan masyarakat setempat. Kebanyakan tetangga hanya mengetahui mengenai nasib Siti Hajar menerusi laporan akhbar dan televisyen. Saya tengok ada polis datang, dia pakai baju biasa macam ni lah, dia ambil gambar. Saya ingat ada orang yang lelong rumah ke, mungkin bank ke, macam tu yang saya tahu. Lepas tu saya tengok ada forensik punya kereta, sebab tu saya ingat mungkin dia sakit ke apa. Saya sendiri tak tahu. Dia dekat rumah, dekat luar. Fakta yang diketahui setakat ini, gadis berusia 22 tahun normal tinggal bersama bapa kandung dan ibu tiri. Juga kesan kecederaan pada mangsa ialah kesan gigitan manusia dan mempunyai kesan mata lebam. Juga terdapat kemasukan pada kemaluan belakang dan hadapan menunjukkan penderaan seksual. Dan sewaktu kematian, mangsa juga dilaporkan kebuluran. Baiklah, berada di studio ketika ini ialah pakar perunding Psikiatri Profesor Madya Dr. Muhammad Mohsin Ahmad Zahari dari Universiti Malaya. Selamat datang ke Berita TV9. Baiklah Prof, kita nak tanya perspektif daripada kejadian ini. Apa yang Profesor boleh perjelaskan? Saya lihat tadi apabila jiran sendiri menyatakan bahawa beliau melihat individu tersebut dalam masa terdekat dan tiba-tiba saja dari kejadian seperti itu, mungkin seperti yang kita katakan satu penganiayaan atau keganasan terhadap individu tersebut telah berlaku. Tetapi walau bagaimanapun kita kena fikir juga, kadang-kadang kehilangan berat yang drastik mungkin ada sebab-sebab perubatan yang lain di sebalik kejadian itu. Walau bagaimanapun yang kita lihat di sini, individu tersebut tinggal dengan bapa kandung, dia pun masih ada ibu, tetapi kita lihat hubungan antara mereka ini macam terlalu longgar. Biasanya kalau ibu dan anak berhubung dari masa ke semasa walaupun tingkat tempat lain. Jadi dinamik kekeluargaan itu penting. Itu bagi saya untuk menghalang kejadian seperti ini berlaku. Walau bagaimanapun tanda-tanda yang ada pada mungkin individu yang meninggal disebabkan penderaan, kita boleh lihatlah, contohnya kita panggil non-accidental injury, punya apa tu tanda-tandanya. Jadi kejadian yang
mungkin dipukul, digigit dan sebagainya, itu lebih mengesyaki bahawa ada elemen-elemen penderaan dari segi perubatannya. Dan penderaan ini yang kita lihat dari segi fizikal, itu penderaan fizikal. Dan saya rasa individu yang mengalami penderaan ini dia sudah sekian lama mengalami penderaan emosi dan psikologi, dan khususnya dalam konteks ini bila dilihat mungkin dia tinggalkan sekolah, tidak pergi ke sekolah, itu pun sebenarnya kalau waktu tu sepatutnya dia pergi sekolah, dah satu merupakan penderaan yang boleh dikategorikan sebagai pengabaian terhadap pendidikan, keperluan makanan dan sebagainya. Jadi dalam kes ini bila individu tu umurnya 22, saya rasa mungkin perkara ini telah berlaku untuk seketika sebelum itu, mungkin 1 tahun ke macam itu, 2 tahun sebelum itu. Tetapi walau bagaimanapun kalau dilihat kejadian ini melibatkan sampai ke kematian, saya rasa dia makin teruk di akhirnya. Lebih serius. Dari pandangan Prof sendiri, bagaimanakah perkara ini mungkin boleh berlaku di dalam sebuah rumah dan juga di kawasan kejiranan kampung? Yalah, kalau daripada pendapat jiran-jiran, dia masih keluar, masih boleh buat kerja rumah dan sebagainya. Jadi saya rasa lebih pada itu tanya khabar, dan kalau nampak individu tersebut macam tertekan, stres, jiran kita tanya kenapa apa yang berlaku dan sebagainya. Dan ini bukan sahaja kepada ibu bapanya, tetapi kepada anak-anak dia semua kita tanya, sebab saya rasa ada tanggungjawab masyarakat secara keseluruhannya untuk mengambil tahu, bukan untuk campur tangan, tetapi untuk memastikan macam keselamatan, kesihatan dan sebagainya baik, dan khususnya dalam kejiranan tersebut. Jadi itu satu daripada apa yang perlu kita lihat dalam masyarakat kita. Walau bagaimanapun mungkin di era ini kita, kalau kita tanya soalan macam tu, kita dah kata masuk campur, jaga tepi kain, tetapi itulah sempadannya, di mana kalau kita tak buat, tak tanya khabar dan sebagainya, mungkin dalam masa-masa tertentu jadi kes seperti ini. Jadi itu saya rasa perlu dilihat dalam konsep kejiranan. Tetapi dalam kes macam dengar anak menangis atau menjerit dan sebagainya, itu satu lagi perkara yang kita boleh syaki sesuatu berlaku. Sebab kes seperti ini ada berlaku di negara-negara Europe contohnya. Jadi hamba seks contohnya disimpan selama 10 tahun, 20 tahun dalam rumah. Tetapi individu yang jadi mangsa itu sukar mendapatkan bantuan. Itulah kekurangan ataupun yang perkara yang boleh menyebabkan perkara ini berlanjutan bagi individu tersebut menjadi mangsa. Tetapi macam tadi konteksnya, kalau ada adik-beradik yang di luar bertanya khabar, ibunya mungkin bertanya khabar, mungkin kejadian ini tidak seteruk seperti ini. Adakah Prof melihat bahawa adakah ahli keluarga yang tahu tetapi menyembunyikan perkara ini kerana malu ataupun takut kepada pelakon? Jadi melihat keadaan, kalau ada satu penderaan atau macam kes buli pun, mangsa itu ataupun mereka yang terdekat, contohnya yang perempuan, kanak-kanak, sudah tua, yang lemah lah dari segi fizikal, selalu menjadi mangsa. Mereka takut nak memberitahu kepada pihak luar kerana mereka juga khawatir kalau bagi tahu mereka jadi mangsa. Itu satu. Keduanya, apabila beritahu, timbul di satu kejiranan tahu perkara itu, atau satu negara tahu perkara itu, memalukan mereka juga, keluarga, dan ini juga mungkin menjadi satu halangan. Tetapi saya rasa yang paling penting, individu yang jadi mangsa itu, kesian pada mangsa itu dan perlu diselamatkan segera. Itu dia perspektif daripada pakar perunding yang merupakan pakar sekretari Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Mazhari daripada Universiti Malaya. Baiklah, terima kasih Prof. Berita TV 9 akan berehat seketika kembali.